Saya juga meminta rakan-rakan kita supaya membuat beberapa usaha. Salah satu usaha yang saya dapati mungkin tidak berani dibincangkan. Saya bertanya kepada Dr. Rani tadi, oleh kerana Gaza ini dikepung bukan saja dikepung, tetapi didirikan pagar batu yang begitu tinggi yang tidak mungkin dapat dipanjat. Pagar itu dikepung, tapi dalam sempadan-sempadannya ada satu sempadan yang boleh dilalui melalui Mesir, dan sempadan itu pun tidak dibuka oleh kerajaan Mesir untuk membolehkan rakyat Palestin yang mendapat kenyayaan ini ditolong dan diberikan menghalalkan makanan. Saya diberitahu masih lagi kerajaan Mesir berdiam diri, masih lagi kerajaan Mesir takut untuk membukakan sempadannya untuk menolong orang-orang Islam, saudara mara mereka dalam keadaan yang teraniaya ini. Jadi oleh sebab itu saya meminta rakan-rakan kita semua untuk memberitahu kerajaan Mesir ini menunjukkan tak guna kita ada Persatuan Islam, Islamic Arab League. Apa gunanya kalau itu pun kita tidak berani membuka untuk membolehkan rakyat-rakyat yang telah terkena bencana ini dikeluarkan. Saya sendiri telah, masa saya di Australia, masa saya di bercuti dan pemulaan keadaan ini, saya telah mencuba melalui rakan-rakan, sebab saya di Australia, saya juga bersama dengan rakan-rakan daripada Griffith University dan University of Queensland, cuba memberitahu kedutaan Mesir di Australia supaya menjalankan usaha membuka sempadan tersebut. Dan sampai hari ini saya diberitahu oleh Dr. Rani masih lagi belum dibuka. Yang memasuki jalan-jalan ini adalah dibuka oleh, yang dijaga oleh askar-askar Israel. Jadi saudara-saudara, apa yang saya nak katakan pada malam ini, bahawa saya ingat kita masih belum bersatu. Kita masih belum arti kebebasan. Kita masih belum tahu apa yang perlu kita tolong. Dan ada setengah umat-umat Islam menubuk dada, katakan kita memperjuangkan, tetapi kita masih belum dapat memberitahu rakyat Islam Mesir bagaimana perlunya mereka membuka sempadan itu untuk rakyat dan umat yang kita mesti pertahankan. Jadi oleh sebab itu pada malam ini saya lagi sekali meminta rakan-rakan yang mempunyai apa yang dipanggil web, dan juga kita akan mengantar sebegitu banyak permintaan supaya keadaan ini dapat diselesaikan. Selain daripada itu, sudah tentulah kita sendiri meminta akhbar-akhbar untuk menyiarkan beberapa usaha-usaha yang dilakukan supaya semua dapat kita terangkan. Pada kesempatan ini saya mengemukakan contoh yang wajar diberi perhatian oleh kerajaan persekutuan dan perlu diketahui oleh rakyat Malaysia yang prihatin terhadap keadilan dan kedamaian. Kisahnya begini. Penamaan calon pilihan raya kecil di Kuala Terengganu iaitu 6 Januari lepas, pihak media bertanya kepada saya, adakah ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat bersedia melupakan sementara kempen pilihan raya kecil Kuala Terengganu bagi menghadiri sesi khas Parlimen pada 12 Januari. Saya pun memberitahu mereka ini bukan masalah bagi kami. Maksud saya, semua ahli parlimen dalam Pakatan Rakyat memang hadir
pada petang Isnin 12 Januari 2009 kerana membincangkan isu pencerobohan dan kekejaman Israel di bumi Gaza, Palestin. Saudara-saudari yang perhatian lagi budiman, tanggal 12 Januari di Parlimen dan sebenarnya sepanjang masa kita dalam Pakatan Rakyat bersedia mengkesampingkan perbezaan politik demi keperhatian terhadap hak asasi sejagat kerana tindakan yang sedang berlaku di Gaza merupakan pencerobohan yang amat tidak berperi kemanusiaan. Sehubungan ini, apabila bercakap tentang perpaduan, saya berasa terpanggil untuk bertanya kepada pihak media, radio dan televisyen. Adakah anda semua bersedia menyertai kami dalam perpaduan ini? Sebenarnya minggu lepas sebelum bila terdapat pencerobohan itu, saya telah selaku Menteri Besar mengumumkan yang Kerajaan Selangor hendak menghantar satu misi bersama pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, Yayasan Amal, terutama Yayasan Amal Selangor ke sempadan Mesir untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perubatan kepada mangsa kekejaman di Gaza dengan peruntukan awal sebanyak RM500,000. Kami hendak menghantar pasukan perubatan dan mengajak NGO yang lain untuk menyertai rombongan kami. Malangnya, tak ada satu pun media masa utama melaporkan pengumuman saya ini. Wahal kami sudah bersedia hendak membantu kalangan editor media cetak dan elektronik pro Barisan Nasional supaya awal-awal lagi tidak menyiarkan berita tentang keikhlasan Kerajaan Negeri Selangor untuk membiayai pemergian NGO membantu penduduk Gaza. Alasan mereka hanya kerana ia melibatkan Kerajaan Pakatan Rakyat. Ini perkara yang saya rasa perlu diubah. Ini kalau kita nak mengubah seperti yang saya katakan Mesir ini, kita mesti mengubah minda kita di Malaysia ini. Maka saya berharap sangat agar wartawan, terutama media di kawalan Barisan Nasional tidak terus dikuasai oleh sentimen politik yang sempit ini. Saudara-saudari yang prihatin lagi budiman, saya mengakhiri ucapan dan memberikan peluang rakan saya Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengingatkan kita bagaimana perjuangan yang perlu kita teruskan dalam usaha memberikan keadilan kepada semua manusia di dunia ini. Saya mengucapkan dengan jutaan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada tiap-tiap kehormat dan hadirin lainnya yang sudi bersama-sama hadir di Dewan Sivik Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi menjayakan program Malam Prihatin Palestin. Semoga usaha kita mendapat keberkatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor tadi, yang jelas menjelaskan kepada kita bagaimana prinsip kesepakatan dan perpaduan yang berlandaskan dan berandalkan kepada prinsip-prinsip kebebasan dan prinsip-prinsip keamanan dan prinsip-prinsip kedamaian sejahtera.